Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini insya-Allah kita akan sama-sama memahami satu ataupun dua ayat daripada surah Al-An'am, ayat 74 dan juga ayat 75. Bermula ayat 74 sehingga 83, 74 sehingga 83, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Allah Ibrahim. Dan selepas itu, jika kita lihat surah Al-An'am ini, ayat 84, 85, juga ada menyebut tentang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ishaq, Yaqub, kemudian Sulaiman, Daud, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail, Ilyasa, Yunus, Lutan. Jadi kita dapati selepas ayat 74, Allah Ta'ala bermula ayat 74 ini, Allah Ta'ala mulakan dengan menceritakan kisah para anbiya. Para anbiya bermula dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dalam erti kata lain, Allah Ta'ala minta ataupun mahu ingatkan Nabi kita Muhammad SAW dan juga musyrikin Mekah pada masa tersebut, mengingatkan mereka dengan sejarah mereka, sejarah nenek moyang mereka, sejarah bangsa ataupun negara Arab yang sekitar mereka, supaya mereka boleh mengambil pengajaran. Oleh itu, Al-Quran ini dia bukan sahaja kitab tentang akidah ataupun fiqh ataupun tentang akhlak dan juga tentang perkara ghaib, hari kiamat dan sebagainya. Al-Quran juga adalah kitab yang mencatat sejarah-sejarah bangsa yang lepas untuk dijadikan pengajaran kepada kita semua, termasuklah juga kepada musyrikin Mekah. Nabi kita Muhammad SAW dibangkitkan cerita sejarah itu supaya diambil pengajaran. Dan setiap bangsa hendaklah melihat kepada sejarah lamanya supaya mereka dapat membina tamadun. Jangan mengulangi sejarah keruntuhan, jangan mengulangi sejarah yang berlaku sehingga meruntuhkan tamadun pada masa yang lepas. Seandainya diulangi ataupun dilakukan juga, maka tidak mustahil bangsa itu akan jatuh ataupun runtuh buat kali kedua. Begitu juga di dalam akidah ini, di dalam beragama, disebut juga sejarah bangsa ataupun sejarah Nabi, sejarah kaum yang lepas supaya manusia dapat mengambil pengajaran. Jangan mengikut apa yang kaum terdahulu ikut. Jangan berperangai ataupun berakidah dengan akidah yang rosak yang telah memusnahkan bangsa-bangsa terdahulu. Jadi Allah Ta'ala sebut kisah-kisah masa lampau, dan pada ayat 73 ini dimulai dengan kisah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi selain daripada sebagai pengajaran disebut tentang sejarah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, kisah ini juga Ibrahim dan juga nabi-nabi sebelumnya adalah untuk memberi motivasi kepada Nabi SAW, supaya Nabi melihat ataupun Nabi sedar bahawasanya cabaran, ujian yang diterima oleh Nabi dan juga penghinaan, penolakan musyrikin Mekah terhadap Nabi SAW juga dilalui oleh para anbiya sebelumnya, kaum Nabi Allah Ibrahim. Bahkan lebih dahsyat lagi, contohnya kaum Nabi Allah Nuh alaihissalam.
tidak beriman kepadanya kecuali bilangan yang sedikit sahaja. Jadi bila membaca ataupun mengingati sejarah ini, tidak dapat tidak Nabi kita akan rasa bersemangat, akan rasa tidak berseorangan, kerana Nabi sebelumnya sudah menjadi satu kebiasaan ataupun sunnatullah. Mereka diuji dengan kaumnya dan kaumnya telah menolak mereka. Begitulah juga Nabi kita Muhammad SAW tidak dapat tidak melalui perkara yang sama. Jadi jika Nabi dahulu sanggup bersusah payah ataupun sanggup berkorban dan berjaya menghadapi segala ujian tersebut, maka Nabi Muhammad SAW juga dapat menghadapi ujian-ujian yang telah dihadapi ataupun yang telah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi cerita Nabi itu disebut selain daripada sebagai pengajaran untuk membina tamadun dan selainnya, juga untuk motivasi dan juga sebagai amaran kepada musuh Nabi, amaran kepada musyrikin Mekah, supaya musyrikin Mekah ini melihat balik, bukan sejarah ini adalah jauh daripada mereka. Kesan-kesannya mereka boleh melihat apabila mereka pergi berniaga melalui Syria, melalui Jordan, pergi ke Yaman contohnya, mereka telah melihat bagaimana kesan-kesan bangsa terdahulu telah dimusnahkan oleh Allah SWT. Jadi kenapa bangsa terdahulu musnah? Kerana mereka menolak dakwah Nabi mereka, kerana mereka tidak beriman kepada Allah SWT, kerana mereka menghalau Nabi mereka, mereka mahu membunuh Nabi mereka, mereka menghina, mengejek dan menuduh, memfitnah. Maka akhirnya Allah Ta'ala turunkan bala kepada mereka. Jadi musyrikin Mekah pun perlu fikir, seandainya mereka menolak Nabi SAW, mengingkari ataupun menolak beriman kepada Allah SWT, mereka juga akan menghadapi perkara ataupun balasan yang sama sebagaimana umat-umat terdahulu. Dan biasa kita baca, kita selain daripada nabi-nabi yang mungkin banyak lagi disebut, selalu disebut, contohnya di dalam surah Al-Anbiya dicerita tentang juga Nabi Allah Ibrahim, dan dalam surah Asy-Syu'ara juga dicerita tentang Nabi Allah Ibrahim, dan dalam surah Maryam juga dicerita tentang Nabi Allah Ibrahim. Dan antara ulasan ulama, kenapa Nabi Allah Ibrahim ini sering disebut dan dihidangkan kepada musyrikin Mekah dan juga kepada mereka sekitarnya di Madinah, kerana penduduk di kawasan itu, iaitu musyrikin Mekah yang menyembah berhala, Kristian, Nasara dan juga Yahudi, mereka sepakat di dalam mempercayai Ibrahim alaihissalam. Yahudi mengatakan Ibrahim ini adalah asal usul mereka. Daripada Ibrahim, anaknya Ishak, daripada Ishak maka datanglah nabi-nabi daripada Bani Israel. Jadi Yahudi mengatakan bahawasanya Ibrahim adalah datuk mereka. Jadi mereka menghormati Ibrahim alaihissalam. Begitu juga Nasara, mereka juga adalah menganggap Ibrahim ini adalah beragama dengan Nasara. Dan juga musyrikin Mekah, mereka menyanjung, mereka percaya adanya Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Kerana Kaabah yang mereka tawaf sambil bertelanjang, sambil bertepuk tangan yang kita telah mempelajari sebelum ini adalah dibina oleh Ibrahim dan Ismail. Jadi musyrikin Mekah dan juga Nasara dan juga Yahudi, mereka sepakat, bersatu di dalam menyanjung Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi bila disebut Ibrahim, contohnya di dalam ayat 74 ini, adalah menyentuh apa yang mereka anggap individu yang dipercayai. Jadi Allah Ta'ala cuba dedahkan supaya mereka rujuk balik, mereka fikir balik, ataupun mereka nilai balik sejarah-sejarah yang ada, yang ditulis, yang diceritakan kepada mereka tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bahawasanya Ibrahim ini beragama apa dan siapa Tuhannya dan bagaimana kaumnya
yang berada di Iraq sekarang ini kan di apa, menyembah berhala, menolak dakwah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi supaya musyrikin Mekah ini dia cuba mengkaji balik, seandainya Allah adalah Tuhan kepada Ibrahim, kenapa mereka menolak Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad juga menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seandainya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menyembah berhala, bahkan menentang kaumnya yang menyembah berhala, kenapa musyrikin Mekah menyembah berhala? Sedangkan mereka menghormati, menyanjung Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Begitu juga Nasara dan juga Yahudi, mereka hendaklah melihat balik bagaimana sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi banyak cerita-cerita di dalam Al-Quran menyebut tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, termasuklah di dalam ayat Allah Ta'ala sebut makana Ibrahim Yahudiyan. Termasuklah Allah Ta'ala menyatakan Nabi Allah Ibrahim itu bukan seorang Yahudi. Untuk menolak mereka mengatakan Ibrahim ini adalah Yahudi. Dan juga wala Nasraniyan, dan juga bukan seorang Nasrani, Kristian, yang bertuhankan tiga Tuhan. Tuhan Anak, Tuhan Bapa dan juga Ruhul Kudus. Walakin kana hanifan musliman. Tetapi Nabi Allah Ibrahim ini adalah kana hanifan, beragama dengan menyembah Allah SWT, musliman, seorang muslim. Jadi Ibrahim ini tidak syirik kepada Allah SWT dan juga seorang muslim, wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Allah Ibrahim bukan orang yang syirik kepada Allah SWT sebagaimana yang dilakukan oleh musyrikin Mekah, begitu juga Kristian dan juga Yahudi. Jadi di dalam ayat 74 ini bermulalah Allah Ta'ala sebut cerita tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Surah apa tu ya? Saya pelupa. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Inna awlan nas bi Ibrahim lalladzina ittaba'u. Sesungguhnya orang yang paling dekat, paling layak dengan Nabi Allah Ibrahim adalah orang yang mengikutnya. Allah Ta'ala sebut di situ, mengikut agama Nabi Allah Ibrahim, iaitu agama Islam. Wahadan Nabi, dan juga Nabi Muhammad ini. Inilah yang lagi layak untuk mengatakan mereka mengikut Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Walladzina amanu, dan mereka yang beriman dengan Allah Ta'ala dan juga Nabi Muhammad. Wallahu waliyul mu'minin. Dalam surah Anbiya, tersilap saya, ayat 70, ayat 66, 67. Jadi itu sebagai mukaddimah Allah Ta'ala sebut bermula daripada ayat 74 sehinggalah 82 cerita tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Ibrahim li abihi Azar, dan ingatlah wahai Muhammad ketika qala, ketika mana, iaitu ketika telah berkata Nabi Allah Ibrahim, berkata kepada siapa? Li abihi, kepada ayahnya, ayah Ibrahim. Namanya siapa? Iaitu Azar. Nama ayah Nabi Allah Ibrahim Azar. Walaupun ada riwayat yang lain yang namanya Tarah, dan Azar ini adalah gelaran kepada Nabi Allah, ayah Nabi Allah Ibrahim. Tetapi kalau kita nak percaya ataupun kita lihat kepada teks Al-Quran ini, ialah ayahnya iaitu Azar. Namanya Azar. Jadi kita serah saja kepada Allah SWT dan tidak penting kepada nama, tetapi penting kepada isi ataupun tajuk tema ayat ini. Jadi telah berkata Ibrahim kepada ayahnya Azar, atattakhidhu asnaman, apakah ataupun patutkah engkau mengambil asnaman, berhala-berhala, alihah, sebagai Tuhan? Patutkah engkau, wahai ayah, mengambil asnaman, iaitu Tuhan-Tuhan, berhala-berhala sebagai alihata Tuhan? Ini aku, sesungguhnya aku, araka, aku berpandangan ataupun aku berpendapat ataupun aku melihat engkau, iaitu ayah Nabi Allah Ibrahim, wa qaumaka, dan juga kaum Nabi Allah Ibrahim,
maknanya satu masyarakat, kaum dan juga masyarakat yang berada di sekelilingnya, dan juga ayahnya fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Itu adalah ayat yang ke-74. Allah Taala menyatakan menceritakan tentang Nabi Allah Ibrahim berkata kepada ayahnya. Jadi daripada ayat ini juga dari sudut dakwah kita dapat mengambil pengajaran bahawasanya dakwah ataupun seruan kepada Islam ataupun kebaikan, kepada syariat ataupun akhlak yang baik dan selainnya, dakwah kepada kebaikan keseluruhannya hendaklah bermula dengan yang dekat. Di sini adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mula dakwahnya dengan ayahnya. Jadi pak ustaz ataupun ulama ataupun sesiapa saja, termasuklah kita sebagai ibu bapa, yang paling dekat dengan kita ataupun keluarga kita, itu adalah sasaran dakwah yang pertama ataupun yang utama. Dan ini juga yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allah Ta'ala sebut, "Fa'anzir, wahai Muhammad, engkau berilah peringatan ashiratakal aqrabin, kepada keluarga engkau yang terdekat." Sebab itulah Nabi telah mengumpulkan keluarganya dan kaum kerabatnya. Dan apabila disebut ataupun diajak kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, telah ditolak oleh bapa saudaranya Abi Lahab. Abi Lahab yang kita baca tabbat yada Abi Lahab wa tab, itu adalah bapa saudara Nabi SAW. Jadi Nabi telah mulakan ataupun diperintahkan berdakwah kepada keluarganya, dan sama juga Nabi Allah Ibrahim AS. Allah Ta'ala sebut di dalam kisah ini beliau telah berdakwah kepada ayahnya. Dan kita dapati juga pendakwah ini kadang-kadang ataupun kebiasaannya di kalangan keluarga itu adalah penentangnya ataupun musuhnya, sebagaimana Nabi SAW, bapa saudaranya iaitu Abu Lahab ini, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, adik-beradik kepada Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah Nabi SAW, telah memusuhi Nabi. Bahkan telah dicatat di dalam surah Al-Lahab itu adalah doa kebinasaan Abi Lahab itu. Jadi ia menjadi musuh kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Ibrahim AS, ayahnya menjadi musuh kepadanya. Selain daripada dakwah itu hendaklah dimulai dengan ahli keluarga. Jadi ahli keluarga adalah sasaran dakwah. Kadang-kadang fitnah. Kan, kalau ustaz itu dia sibuk mengajar orang lain. Dia mengajar orang lain, mengajar di masjid, masuk TV sebagainya, duduk sebut kebaikan dan sebagainya, tapi keluarganya tidak jauh daripada agama, akan jadi fitnah. Orang kata, apalah ustaz ni? Kan, ayahnya, maknya, anak-anaknya, adik-beradiknya, sanak saudaranya, semuanya jauh daripada agama, tapi dia bercakap tentang agama. Jadi menjadi fitnah kepada ustaz itu. Jadi tidak seorang ustaz ataupun kita lihat Nabi Ibrahim ataupun Nabi kita Muhammad SAW menyuruh keluarganya kepada agama terlebih dahulu. Apabila keluarga mengikut Nabi, keluarganya, kawan-kawannya yang terdekatnya, dia akan menguatkan dakwah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Apabila ada yang memeluk Islam di kalangan kawannya dan juga sepupunya dan juga bapa saudaranya, dan juga ada yang menyokongnya seperti Abu Talib, datuknya, juga menguatkan dakwah Nabi SAW. Walaupun ada beberapa orang yang seperti Abi Lahab yang menentangnya, tetapi tidak menjejaskan Nabi SAW. Kekuatan dakwah ini adalah datang daripada orang sekeliling ataupun keluarga. Bila keluarga membantu, menyokong, maka dakwah itu akan menjadi kuat. Dan kalaulah diseru tidak ikut, maknanya orang itu telah pun ditunaikan amanah tersebut. Jadi seandainya diseru, kemudian diajak kepada kebaikan, tetapi masih lagi ditolak ataupun tidak diikuti oleh ahli keluarga, ia sudah
menunaikan tanggungjawab dan amanah dakwah itu telah pun ditunaikan. Dan orang pun akan lihat dia sudah seru, dia sudah minta, dia sudah ajak, tetapi ada di kalangan keluarga telah menolak sebagaimana berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu adalah tafsiran secara ringkas. Sekarang ini kita lihat kepada i'rab ayat ini. Wa idh qala Ibrahim, waw itu adalah waw istinafiyah ataupun ibtidaiyah. Waw yang tidak, bukan ataf. Maknanya ayat ini dia tidak ataf kepada mana-mana ayat sebelumnya. Idh adalah zarfun lima madha minaz zamani sakinun. Idh ini adalah kata nama masa yang lepas. Zarfun ini adalah kata nama lima madha, bagi masa yang telah lepas. Lima madha minaz zaman adalah bagi satu tempoh masa yang telah lepas. Jadi idh ini kita boleh terjemahkan pada satu masa yang lepas, yang lalu, kembali kepada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi bukan sekarang ataupun bukan semasa turunnya ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan juga berlaku di dalam masyarakat Mekah Al-Mukarramah, tetapi dia berlaku pada masa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sakinun, id itu za itu baris mati, maknanya mabniyun ala sukun. Muta'alliqun, dia zaraf bergantung kepada uzkur mahdhufan. Jadi uzkur ini kita terjemahkan ingatlah. Dan kalau lihat terjemahan, mungkin ada terjemahan yang ada sebut dan tidak, tetapi boleh kita terjemahkan wa dan ingatlah. Di mana ingatlah itu? Ingatlah itu adalah sebagaimana disebut oleh Syekh Ibrahim At-Tayyib Ibrahimi, takdir ataupun ta'alluq id itu pada fi'il uzkur. Kata ingatlah wahai Muhammad. Dan ingatlah wahai Muslim kesemuanya, umat Nabi Muhammad SAW. Ingat apa? Iaitu satu masa. Masa mana? Masa Nabi Allah Ibrahim berdakwah. Jadi kamu ingat, kamu teliti, kamu cuba fahami, dalami, ambil pengajaran daripadanya. Tak kiralah Nabi kita Muhammad SAW dan juga umatnya yang membaca surah ini ataupun ayat ini. Mahdhufan maksudnya tidak disebut. Kalau kita nak letak wadhkur, dan ingatlah idqa, semasa qala telah berkata. Qala madin maftuh, fi'il madin mabniyun 'ala al-fathi. Qala ini adalah fi'il madin dan dia punya i'rabnya adalah mabni 'ala al-fathi, dan diringkaskan dalam kitab ni disebut maftuh. Jadi kalau kita jumpa sakin maftuh, ini maknanya mabni. Kalau kita jumpa majzum ataupun marfu' mansub, dia adalah mu'rab. Ini saja untuk ringkaskan i'rab ini. Kalau disebut mabniyun ala sukun, jadi panjanglah. Jadi tak bolehlah nak i'rab, tak bolehlah nak buat kita i'rab ni dalam satu jilid. Mesti berjilid-jilid kan. Jadi pengarang ini untuk ringkaskan dia sebut sakin. Bila disebut sakin, maknanya mabniyun ala sukun. Bila disebut maftuh, mabniyun ala al-fathi. Okey, qala madhi maftuh. Maftuh maknanya baris atas. Kat mana baris atas? Pada huruf lam. Qala. Ibrahim fa'ilun. Ibrahimu. Tidak disebut Ibrahimun. Jadi Ibrahim ini adalah di antara mamnu' minas sarfi. Ada dua di sini perkataan yang mamnu' minas sarfi. Mamnu' minas sarfi ini dia ada dua ciri. Pertama, tak boleh baris bawah, dan satu lagi tidak boleh baris dua. Antara sebabnya iaitu apabila perkataan dia adalah nama dan juga nama itu bukan nama Arab, nama asing. Contoh Ibrahim. Kat sini juga ada Azar. Azar ini sepatutnya Azari tetapi dibaca Azara. Jadi Azar, Ibrahim dalam istilah ilmu nahwu dipanggil apa? Dipanggil mamnu' minas sarfi. Mamnu' minas sarfi. Kejap saya tulis. Mamnu' minas sarfi. Ini nota pelajaran kita minggu lepas. Saya masih lagi tak padam. Mamnu' minas sarfi. Pernah dengar kan? Bagi mereka yang belajar nahwu Arab, dia akan dengar mamnu' minas sarfi ini.
Maksudnya apa mamnu' minas sarfi ini? Iaitu perkataan yang tidak menerima, baris bawah. Itu pertama, dia tak boleh baris bawah. Kemudian yang kedua, dia tidak boleh tanwin. Dia tidak boleh baris dua. Itu adalah antara ciri mamnu' minas sarf, iaitu mamnu' minas sarfi isim alladhi lam yadkhuluhu, isim, saya tulis al-ismu, kata nama. Dia kata nama bukan fi'il. Fi'il memang tidak ada baris dua. Fi'il ni tidak ada baris dua, dan fi'il juga tidak ada baris bawah. Fi'il ini antara ciri dia tidak ada baris, kata kerja tak ada baris dua, tak ada baris bawah. Dan mamnu' minas sarf ini sama lebih kurang, dia tidak boleh menerima, tak boleh masuknya iaitu jar, al-jar, baris bawah, dan juga wala tanwin, dan juga tanwin. Al-jar ini saya letak dalam bracket, baris bawah. Kemudian juga tak boleh tanwin. Tanwin baris dua. Tak kira lah baris dua atas, baris bawah dua, baris dua atas, baris dua bawah, tanwin bawah ataupun dhammah hadapan, sama saja. Dia tak boleh terima. Jadi perkataan ni kalau kita tengok ayat tu kan Ibrahimu. Kalau kita tukar Ibrahim itu kepada Muhammad, boleh sebut wa idh qala Muhammadun. Muhammad itu bukan mamnu' minas sarfi. Tetapi Ibrahim adalah mamnu' minas sarfi, iaitu isim yang tidak masuk, tidak menerima baris bawah dan juga baris tanwin. Antara sebabnya ialah al-alam, nama, wal-ajam. Wal-ajam, insya-Allah nanti kalau jumpa tentang mamnu' minas sarfi ini, kita akan belajar lebih detail. Antaranya ia adalah kata nama dan juga ajam, asing. Nama itu asing, bukan bahasa Arab. Contohnya Ibrahim. Ibrahim ini bukan bahasa Arab. Ismail. Ismail juga bukan bahasa Arab. Dan juga Yaqub. Yaqub bukan bahasa Arab. Kemudian apa lagi? Ismail, Yaqub, Ishaq, semua adik-beradik dia, ini adalah bukan bahasa Arab. Kemudian Yusuf, semua tu. Dan juga dalam ayat ini ada Azar. Azar ini pun bukan bahasa Arab. Azar. Jadi semua perkataan ini tak boleh letak tanwin, tak boleh baca Ibrahimun. Dan juga di dalam kedudukan jar dibaca Ibrahimah, bukan Ibrahimi. Contohnya Ini soal Ustaz. Fadhal Zaid. Macam mana dengan ni Ustaz? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, itu ni juga mamnu' minas sarf juga. Atas wazan fa'ala. Iaitu dia nama tetapi dia adalah wazan fi'il. Jadi Rajaba itu mungkin dia ikut kaedah tu. Dia adalah nama dan satu lagi dia adalah wazan fi'il. Contohnya fi'il madin fa'ala. Kan? Kemudian ada nama Rajaba. Jadi dia adalah mamnu' minas sarf. Contoh Yazid. Yazid ini fi'il mudhari', tidak begitu. Tetapi ada orang nama dia Yazid. Yazid ini tak boleh baris bawah. Jadi Rajab ini ulama kita baca tadi kan, baca fi Rajab itu dia tidak letak baris bawah itu atas asas apa? Pertama al-alam, kemudian satu lagi wazan fi'il. Wazan fi'il. Asalnya adalah fi'il Rajaba. Tetapi telah diambil sebagai nama bulan. Wazan fi'il maknanya fa'ala. Rajaba ini adalah wazan fa'ala. Yazidu ini adalah fi'il. Zada yazidu. Ini contoh nama yang lain. Yazidu. Tapi ada orang kita panggil Pakcik Yazid. Yazidu ini juga adalah mamnu' minas sarf. Tak boleh baris bawah. Tak boleh baris bawah. Macam mana doa tadi? Waballigh. Apa doa tadi ya Zaid?
Cuba baca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa Ya. ballighna Ramadan. Allahumma barikna fi rajabana. Rajab fi rajaba wa ballighna ramadana. Ramadan itu juga adalah dia bukan dia nama dan berakhir dengan alif nun. Juga tak boleh bagi bawah. Jadi ada beberapa sebab ada banyak sebab dia kenapa sesuatu perkataan itu mamnu min as-sarf. Ada contoh macam nama-nama yang berakhir dengan nun, Uthman, Ramadan. Okey, Syed jadi Rajabah. Okey, syukran Syed. Syukran. Rajabah itu adalah dia wazan fi'il. Dia bukan termasuk dalam sebab dia al-alam dan juga ajam. Kalaulah nama dan juga nama itu bukan bahasa Arab, juga tidak menerima baris bawah dan juga baris dua, dan juga nama itu diambil daripada wazan fi'il, daripada fi'il asalnya juga tidak dapat menerima baris bawah dan juga baris dua. Jadi isim mamnu min as-sarf ini adalah kata nama yang tidak menerima baris bawah dan juga baris dua. Termasuk dalam kata nama yang kita menerima baris bawah dan baris dua ialah perkataan Ibrahim yang kita baca tadi. Wa idh qala Ibrahimu, tidak dibaca wa Ibrahimun. Okey. Ibrahim fa'il sepatutnya fa'il marfu' dan dibaca dengan Ibrahimu, tidak dibaca dengan tanwin kerana dia adalah mamnu' min as-sarfi, dan sebabnya adalah nama, kata nama dan nama orang, dan dia adalah bukan daripada bahasa Arab. Li abihi jar wa majrur bil ya'i. Li abihi, li itu huruf jar, abi itu adalah majrur dan tanda majrurnya adalah dengan ya. Li'annahu minal asma' as-sittah, kerana ia adalah daripada nama yang 6. Pernah dengar al-asma' as-sittah? Ini pun satu tajuk khas dalam bahasa Arab yang biasa kita dengar di asma' khamsah. Biasa kita dengar al-asma' khamsah, nama 5 nama. Tetapi dalam kitab ni dia sebut al-asma' sittah. Sittah. Apa itu asma' yang sittah itu? Iaitu 6 kata nama ataupun 5 kata nama, tapi kita sebut 6 kerana muallif dia sebut 6. Pertama abun, yang kedua akhun, yang ketiga hamun, yang keempat famun, yang kelima zu, yang keenam hanun. Okey, 5 kan? Ini kita panggil 6, kita panggil asma' khamsah. Kadang-kadang dia buang yang akhir ni. Hanun tu dia buang. Kenapa? Kerana maknanya tidak elok. Okey, kita cuba terjemah. Satu, abun ini adalah maksudnya ayah. Akhun adalah saudara lelaki. Ya. Kemudian hamun ialah terpanggil ayah mertua. Ayah mertua, walid zauj. Sama ada lelaki perempuan, dia panggil hamun, walaupun ada di sana hamatuka yang perempuan. Maknanya kalau ibu mertua hamat, kalau ayah mertua hamun. Ayah mertua. Kemudian famun, mulut. Kemudian zu, milik ataupun punya. Zu ini adalah maksudnya sahib, pemilik. Kemudian hanun ini digunakan untuk mencarut. Maknanya tidak elok, maknanya kemaluan. Kalau bahasa Melayu anu. Anu itu adalah kalimah yang mencarut kan. Arab pun dia ada lebih kurang, maknanya hanun. Zu. Perkataan ini apabila dia diidhafah, sama ada diidhafah dengan dhamir ataupun dengan kata nama zahir, maka dia akan menjadi asma' khamsah. Nanti saya bagi contoh. Dia akan jadi asma' khamsah. Akhun, kemudian abun,
Contohnya abun. Abun jika diidhafahkan kepada awak contohnya. Abuka. Boleh juga dibaca abika. Boleh juga dibaca abaka. Tengok. Jadi asma' khamsah ini mu'rab dengan huruf. Jadi tanda i'rabnya adalah dengan apa? Saya buat dengan dalam bracket tu saya buat al-huruf. Bukan dengan baris. Bila dia disandarkan kepada dhamir ataupun bila dia jadi mudhaf ilaih. Tengok jadi i'rab dia kalau abuka, i'rabnya tanda i'rabnya adalah huruf waw. Jika abika, tanda i'rabnya adalah ya, dan kalau abaka, tanda i'rabnya adalah alif. Alif. Jadi kalau kita nak i'rab abuka, kita akan i'rab marfu' bil waw. Abika, abika ini boleh majrur, majrur dengan ya. Abaka, abaka masuk dengan alif. Abi ini majrur, abu itu marfu', aba itu masuk. Majzum tak ada. Isim majzum tak ada. Jadi dalam keadaan marfu' kita sebut abuka. Dalam keadaan majrur kita sebut abika. Dalam keadaan masuk kita sebut abaka. Contoh dalam keadaan marfu'. Contohnya zahaba abuka. Okey, nampak kan? Zahaba abuka. Jadi abuka ini fa'il. Bila fa'il hendaklah hukumnya marfu'. Jadi dia marfu' dengan waw. Kalau contoh abika, zahabtu, marartu, ini glamour. Ini contoh yang glamour dalam kitab-kitab nahwu. Marartu, saya melalui sebelah ataupun dengan ayah kamu. Marartu bi abika. Jadi ada huruf jar. Bila ada huruf jar, dia jadi majrur. Tak boleh kita baca marartu bi abuka. Tidak, kerana bi abika ini dah jadi majrur. Majrur dengan ya. Kemudian abaka, contohnya ra'aitu. Saya melihat abaka. Abaka ini masuk. Masuk. Jadi kita i'rab kalau zahaba abuka ini, zahaba abuka, kita i'rab abuka itu adalah fa'il marfu' bil waw. Jadi tanda i'rabnya adalah huruf, iaitu waw. Kalau yang contoh yang kedua ini, dia adalah majrur bi ya. Dan yang akhir ini iaitu maf'ulun bi mansub bil alif. Selesai. Jadi ini contohnya. Jadi tak boleh kita sebut zahaba abuka. Salah. Contohnya abuka kita sebutkan. Kalau ikut yang kita belajar macam itulah. Abuka. Kenapa dah letak waw? Tak perlu dah letak waw. Contohnya ummuka. Kalau contoh baituka. Kalau qalamun, qalamuka. Tak ada pun disebut qalamuka, baituka, ummuka. Kan? Kalau ikutnya abuka lah kan. Tetapi oleh kerana dia termasuk dalam asma' al-khamsah ataupun sittah, bila diidhafah, bila dia menjadi mudhafun ilaih, dia akan diletak i'rabnya dengan huruf abuka ataupun biabika. Biabika ataupun abaka. Jadi dalam Quran tadi kita jumpa apa Allah Taala firman li abika. Li abihi bukan li abika. Jadi li abika itu sama seperti contoh yang kita sebut ni. Bi abika, tetapi Allah Taala sebut li abika. Li abihi li abihi.
bi abihi. Jadi kita nak i'rab macam mana? Kalau kita nak i'rabnya adalah abi itu majrur bi al-ya'i. Bukan bil kasrah. Bukan bil kasrah kerana dia adalah daripada asma as-sittah. Okey, akhun pun sama macam kat atas ni juga, akhun pun sama. Jadi kalau kita nak idhafah dia, dia akan jadi akhuka ataupun akhika ataupun akhaka. Dalam keadaan marfu' akhuka, dalam keadaan majrur akhika, dalam keadaan mansub akhaka. Hamun pun sama. Hamuka, hamika, hamaka. Contoh kan? Famun pun sama tetapi kena buang mim. Kalau ada mim dia tak boleh jadi isim sittah. Kalau kita letak mim biasa saja famuka. Famuki, famuki, famuhu dan sebagainya. Tetapi akan jadi isim sittah apabila mim itu dibuang. Fuka, fika, sama saja maknanya. Fuka itu famuka, fika famika, dan satu lagi faka. Syaratnya apa? Syaratnya hendaklah mudhaf, dia jadi mudhaf dan ada mudhafun ilaih. Dan syarat yang kedua hendaklah mim itu dibuang. Kalau tak buang mim dia akan sama seperti isim yang bukan isim 6 ataupun 5. Jadi fuka sama dengan famuka. Apabila dibuang mim jadi fuka, maksudnya mulut awak. Fika sama dengan famika. Dalam keadaan biasa tanpa dibuang mim. Faka sama dengan famaka. Famaka, yang ini famuka. Kalau tidak dibuang mim marfu' dengan dhammah, majrur dengan kasrah dan mansub dengan fathah. Bila dibuang mim maka dia menjadi asma' sittah, marfu' waw, mansub majrur dengan ya, kemudian mansub dengan alif. Syaratnya buang mim. Dan zu ini boleh za, sama juga macam atas tadi. Zu ini dia boleh za, boleh zi, dan juga za, zu marfu', zu, kemudian zi majrur, kemudian za adalah masuk. Contoh kita ada jumpa kan, Dzul Kifl contohnya, Dzu malin, maksudnya pemilik harta dan selain. Dzu, asalnya adalah bermaksud pemilik. Kemudian hanun pun sama. Hanun ini kemaluan, hanu, ka, hana, hanika. Kemudian satu lagi hanaka. Cuma yang keenam ni jarang ataupun tidak terkenal sangat. Kerana tak naklah orang mencarut. Walaupun ada dalam kitab-kitab ada menyebut, tetapi kalau biasanya kita akan jumpa asma' khamsah saja, bukan sittah. Jadi kalau disebut asma' sittah itu maksudnya termasuk dalam perkataan hanun. Hanun ini adalah untuk mencarut ataupun benda yang tidak baik, dan diterjemahkan kemaluan ataupun faraj. Jadi isim maksudnya anuka, kemudian majrurnya hanika, kemudian dia masuknya adalah anak. Okey. Ini bab ilmu. Nanti orang tanya mana yang keenam. Jadi yang keenam ini saya dah sebut dah. Walaupun ada kitab yang tidak sebut, tetapi kita sebut hanuka ini adalah atas asas al-ilmu. Dalam mempelajari ilmu kena buang rasa malu. Kalau maknanya pun tak baik, kita sebut saja atas asas untuk kita belajar. Beres. Itulah dia yang dimasukkan dengan al-asma' sittah.
di dalam i'rab ini. Dia sebut apa? Li abihi jar wa majrur bil ya'i, jar wa majrur dengan tanda majrurnya adalah ya pada abi. Di annahu, kenapa ya itu jadi tanda majrurnya? Kerana dia adalah asma as-sittah sebagaimana yang saya sebut tadi, iaitu abuka, akhuka, amuka, fuka, zu. Kemudian yang keenam adalah hanuka. Muta'alliqani biqala, dan jar wa majrur itu adalah ta'alluq, bergantung kepada fa'il qala. Dia telah berkata. Berkata kepada siapa? Kepada ayahnya. Kepada ayahnya, apa kepada ayahnya? Iaitu dia telah berkata. Jadi dia berkata dengan ayahnya, kepada ayahnya itu ada ta'alluq, ada pergantungan di antara keduanya. Kalau tak ada salah satu, maka ayatnya tidak lengkap ataupun tidak mufid, tidak sempurna. Jadi li abihi itu adalah bergantung kepada qala. Hi itu adalah mudhafun ilaih. Kerana ada mudhaf inilah i'rabnya adalah dengan ya. Kalau tak ada mudhaf, i'rabnya dengan majrur. Sebagaimana yang saya sebut tadi. Kemudian azar. Azar ini badal. Sebagaimana yang kita jumpa pada minggu lepas, saya telah huraikan badal ini ada berapa? Ada 4. Nota kita pun tak ada lagi. Segar bugar lagi. Tidak dipadam pun ni. Ataupun tidak hilang lagi. Mana dia punya badal? Sekejap. Ini badal. Ada berapa? Ada 4. Badal kul minal kul. Maksudnya Muhammad ini adalah ustaz, orang yang sama. Kul, semuanya sama. Kemudian yang kedua, badal ba' min kul. Separuh, setengah, 1/3. Biasanya diguna kalimah nisfu, juz'un, thuluthun, rubu'. Itu adalah badal ba' min kul. Jadi tadi azar ini bukan badal ba' min kul kerana dia bukan, perkataan ini bukan nisfun, bukan juz'u. Kemudian yang ketiga adalah badal istimal. Badal istimal ini adalah badal yang perkataan itu menunjukkan nilai pada seseorang ataupun sifat. Contohnya, saya menghormati ustaz, akhlaknya. Akhlak ini adalah badal kepada ustaz. Akhlak ini adalah benda yang terkandung ataupun sifat ataupun nilai yang ada pada ustaz. Juga azar ini juga bukan badal istimal, dan badal ghalat pun tidak. Nabi Ibrahim, dia bertanya kepada ayahnya, azar, bukan salah. Betul-betul Nabi Allah Ibrahim tanya ayahnya. Jadi bukan badal ghalat. Jadi badal yang dimaksudkan di dalam ayat itu adalah badal kul minal kul yang telah pun kita pelajari pada minggu yang lepas. Jadi wa idh qala Ibrahim li abihi azar. Jadi azar itu adalah badal. Azar. Saya tarik kat sini, li abihi azar. Jadi azar ini adalah badal. Badal kepada siapa? Abi. Bukan kepada dhamir tu. Dhamir tu Ibrahim. Abi ni, abi. Ataupun abihi ni, badal kepada abihi. Ayahnya. Ayahnya nama apa? Namanya Azar. Azar ini siapa? Ayahnya. Orang yang sama kan? Itulah maksudnya badal tadi. Kalau kita nak tukar ataupun kita nak badal, ganti, kita nak ganti, kita boleh ganti. Macam mana kita ganti? Wa'il qa Ibrahim li mana tu? Li abihi. Li abihi. Itu pertama. Yang kedua, kita nak tukar abihi itu kepada nama Azar itu. Jadi kita sebut apa? Wa idh qala Ibrahim li Azar. Li Azar, tidak ada alif lam. Li Azara. Nampak kan? Jadi sama saja. Wa idh qala Ibrahim li abihi. Wa idh qala Ibrahim li Azar. Jadi Azar ini boleh duduk tempat abi. Abi ini pun boleh duduk tempat Azar. Dan yang dimaksudkan dengan abihi itu adalah Azar. Kerana badal ini adalah antaranya dia adalah menentukan siapa sebenarnya yang disebut sebelumnya. Contohnya, saya melihat ayah awak, Muhammad. Jadi Muhammad itu sebenarnya yang nak dinyatakan. Itu ayah awak. Kita dah belajar minggu lepas kan.
Jadi wa idh qala Ibrahim li Azara, ataupun wa idh qala Ibrahim li abihi. Azar ini boleh duduk tempat abihi, abihi itu pun boleh duduk tempat Azar. Jadi boleh mengganti di antara satu sama lain. Orang yang sama, bukan orang yang berlainan. Abihi itu namanya Azar, Azar itu adalah abi kepada ayah kepada Ibrahim. Jadi bila boleh ganti Azar, boleh ganti tempat abi, abi boleh ganti tempat Azar, maka boleh ganti Azar ini tempat abihi itu, maka dipanggil apa tadi? Iaitu badal. Badal maksudnya ganti. Okey, tak perlu panjang, baru saja minggu lepas diuraikan, boleh rujuk balik. Jadi hi itu adalah mudhaf ilaih, Azar itu adalah badal min abi, majrur bil fathah, majrur dengan bari atas kerana dia adalah mamnu' minas sarfi lil alamiyah wal ajamah, kerana dia adalah nama dan itu adalah nama daripada bahasa asing, bukan bahasa Arab yang telah pun kita pelajari tadi, iaitu mamnu' minas sarfi. Dia tidak menerima apa? Dia tidak menerima baris bawah dan juga tanwin. Azara. Kalau ikutnya azar ini dia adalah dia adalah mudhaf. Dia adalah badal. Badal dia ikut sebelumnya. Ya, saya copy paste. Mamnu' minas sarf. Cuba tengok. Wa idh qala Ibrahim li abihi. Li abihi. Jadi azar ini sepatutnya bari bawah kerana dia badal. Badal ini dia mengikut tuan dia, mengikut sebelumnya, isim sebelumnya. Dia mengikut isim sebelumnya. Jadi li abihi, abi itu adalah majrur dengan ya kerana asma' sittah, dan azar ini sepatutnya dia majrur bi kasrah. Tetapi oleh kerana dia mamnu' minas sarf, tidak boleh dibariskan dengan baris bawah, jadi azar itu dibaca dengan baris atas. Dan dalam ayat itu Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara, bukan azari. Kenapa dibaca dengan azara? Kerana dia adalah mamnu' minas sarf, iaitu kata nama yang tidak boleh dibariskan dengan baris bawah dan juga tidak boleh diletak baris dua ataupun tanwin. Okey, jelas kat situ, tidak pun susah. Dia adalah mamnu' minas sarfi. Kenapa sebab mamnu' minas sarfi? Kerana dia adalah nama dan dia adalah bukan daripada Arab, perkataan Arab, azar ini. Okey. Hamzah lil istifham. Sebelum ni pun dah jumpa, ini pun lebih kurang saja. Istifham mungkin taubihi ataupun ta'ajjub, hairan. Jadi kalau kita nak guna istifham ini adalah ta'ajjubiyah, maknanya hairan, kenapa kamu boleh menyembah berhala? Ataupun hairan, kenapa kamu boleh menjadikan berhala itu adalah Tuhan? Soalan ini adalah soalan kehairanan. Kita pun Melayu pun ada juga kan, kadang-kadang kita tanya, sebenarnya kita hairan. Kenapalah mereka itu boleh, tengok kenapalah mereka itu boleh percaya kepada contoh-contoh sekian-sekian. Jadi kita tanya soalan tu kenapa, itu bukan kerana nak jawapan, tetapi kita nak zahirkan kehairanan. Kenapalah boleh mereka sekian-sekian, sedangkan mereka bukannya tidak ada akal. Jadi kehairanan. Ini pun sama. Kenapalah, patutkah mereka itu mengambil ataupun menjadikan berhala itu sebagai Tuhan? Jadi hamzah itu adalah lil ta'ajjub ataupun lil inkari. Mereka sepatutnya tidak mengambil berhala itu sebagai Tuhan. Jadi hamzah ada gharak dia, ada tujuan dia di sini, iaitu mungkin kita boleh terjemahkan hamzah untuk menyatakan kehairanan, iaitu Nabi Allah Ibrahim, dia hairan. Kenapa ayahnya dan kaumnya buat berhala untuk dia sembah? Dan mereka lah yang mencuci berhala itu, yang buang tahi burung ataupun tahi cicak yang kena berhala itu. Berhala tak boleh bergerak, berhala tak boleh semuanya. Jadi hairan, kenapalah mereka ini menyembah berhala itu. Jadi hamzah itu boleh lil ta'ajjub ataupun lil inkari. Ada dalam surah Syu'ara,
Allah Ta'ala, Nabi Allah Ibrahim berdakwah kepada ayahnya juga. Dan dia bagi tahu, kamu sembah berhala itu yang tidak ada apa-apa. Sedangkan Allah yang merupakan Tuhan kamu dan Tuhan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dialah yang menyembuhkan. Idza maridtu fahuwa yashfi, ada dalam ayat dalam surah Asy-Syu'ara. Apabila aku sakit, dialah Tuhan aku yang menyembuhkan aku. Jadi hamzah itu adalah lebih kepada ta'ajjub. Boleh rujuk surah Asy-Syu'ara. Allah Ta'ala ada menceritakan yang kita guna untuk doa syifa tu, wa idza maridtu fahuwa yashfin walladhi yumituni thumma yuhyin. Dan sebelum itu alladhi khalaqani fahuwa yahdin. Nabi Allah Ibrahim kata, idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budu. Nabi Allah Ibrahim kata kepada ayahnya dan kaumnya, apa yang kamu sembah itu? Qalu na'budu asnaman. Mereka pun jawab, kami sembah berhala. Fanadhullu laha akifin, dan kami taat patuh kepada berhala itu. Qala hal yasma'unakum if tad'un. Nabi Ibrahim kata, mu dengar ke tidak berhala-berhala itu, dengar ke tidak bila kamu berdoa kepadanya? Nabi Allah Ibrahim tanya soalan yang basic saja. Bila berhala itu tak ada telinga, contohnya kalau ada telinga pun takkanlah ada lubang telinga, ada boleh dengar, sudah pasti berhala itu tidak dengar. Kemudian Nabi kata, yanfa'unakum ayadurrun. Dan adakah berhala itu boleh memudaratkan kamu dan juga boleh memberi manfaat kepada kamu? Dan apa dijawab oleh kaum Nabi Allah Ibrahim? Dia kata, qalu bal wajadna. Tak boleh semuanya. Tetapi kenapa mereka sembah? Wajadna aba'ana kadzalika yaf'alu. Kami melihat mak ayah kami, datuk nenek moyang kami sembah berhala, jadi kami pun sembah juga. Jadi mereka tidak guna akal, tetapi mereka guna ta'assub dan juga ikut apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Kemudian Nabi Ibrahim kata seperti itu, fa innakum aduwwul li illa rabbal alamin. Dan berhala itu adalah musuh aku. Dan kecuali Tuhan aku. Tuhan aku adalah Tuhan yang aku sembah, iaitu Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah itulah yang mencipta aku dan beri petunjuk kepadaku. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin, dan dialah yang memberi makan kepada aku dan juga memberi minuman kepadaku. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, apabila aku sakit dialah yang menyembuhkan. Walladhi yumituni thumma yuhyin, dan dialah yang mematikan aku dan juga membangkitkan aku. Jadi itu dalam ayat surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ayat 70 ke atas. Jadi Allah Taala ada sebut kehairanan Allah Ta'ala sebut dalam Syu'ara itu adalah satu suasana bagaimana kaum Nabi Allah Ibrahim ini telah menyembah berhala, yang mana berhala itu dia panggil, dia seru, tidak dengar pun apa yang mereka seru itu. Jadi di sini pun sama, Allah Ta'ala guna hamzah ini adalah untuk taubihi, untuk menghina ataupun ingkari, untuk mengingkari, menidakkan, dan juga mungkin untuk lita'ajub, keheranan, hairan mereka ini menyembah berhala. Apakah ataupun patutkah kamu menjadikan berhala itu sebagai Tuhan? Okey, wal fa'il mustatir taqdiruhu anta, tattakhidhu mudhari' marfu', dhu tu baris hadapan, wal fa'il ada di dalamnya. Ini pun saya sudah huraikan sebelum ini, ada fa'il mustatir dan ada baris. Jadi mustatir tidak nampak, tersembunyi di dalam fi'il itu, iaitu anta, kamu, kembali kepada ayah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Asnaman maf'ulun bih awal. Ittakhadha ini adalah fi'il yang ada dua maf'ulun bih. Ada dua maf'ulun bih. Asnaman maf'ul awal, alihah maf'ul yang kedua. Kamu menjadikan apa, iaitu Tuhan. Kamu menjadikan berhala itu adalah maf'ul yang pertama. Alihah itu adalah maf'ul yang kedua. Ini itu in huruf taukid. Inni araka, inna wa akhawatuha. Inna wa akhawatuha ini dia kena ada isim dan juga dia kena ada khabar. Jadi in itu adalah huruf taukid, dan dia menasabkan isim, merafa'kan khabar.
inni wasmuha. Inni itu inna itu inna, dan ya itu adalah isimnya, isim kepada inna. Ara ini adalah khabar kepada inna. Jumlah, khabar jumlah fi'liyah. Ara itu adalah mudhari' marfu' bi dhammatin muqaddaratin 'alal alif. Ara ada alif maksurah, ada alif maksurah di selepas ra itu ada alif maksurah, ada alif maksurah ara. Jadi dia adalah mudhari' marfu' bi dhammatin muqaddarah 'alal alif. Alif maksurah itu kalau ikutnya ada baris hadapan, tetapi di sini tidak nyata ataupun tidak nampak ataupun tidak disebut pun baris hadapan itu. Kenapa? Kerana dia ada dia mu'tal, dia ada alif maksurah, dan oleh kerana itu di-i'rab sebagai bi dhammati muqaddarah, iaitu dengan dhammah yang ditakdirkan seolah-olahnya dia ada pada alif maksurah itu. Tetapi dia tak ada, hanya takdir saja, seolah-olah dia ada. Kemudian wal fa'il mustatir, ada fa'il di dalamnya dan tersembunyi, iaitu saya. Ara itu adalah saya, ana. Aku melihat. Melihat di sini pun ada dua lihat. Ada lihat yang berkaitan dengan hati, batin, yang kita boleh terjemahkan melihat itu saya berpendapat, saya berpegang, saya percaya. Ara kita pun ada gunakan pada penglihatan saya. Jadi itu bukan lihat dengan mata, tapi pada penglihatan saya, maknanya pada pandangan saya. Jadi pandangan ataupun lihat itu diterjemahkan dengan kepercayaan. Saya melihat perkara ini adalah betul. Jadi saya melihat di situ adalah saya percaya ataupun saya yakin. Jadi semua itu adalah bermakna qalbi. Melihat dari sudut hati ataupun dalaman. Dan ada lihat menggunakan mata kita ini, saya melihat buku. Jadi melihat buku itu bukan bermakna saya berpandangan buku ataupun saya berpendapat buku, tetapi saya melihat dengan mata saya buku. Saya melihat kereta. Jadi ara ini ada dua makna. Pertama adalah pandangan hati, yang kedua adalah pandangan mata. Jika pandangan mata, dia perlu kepada satu saja maf'ul. Saya melihat kereta, satu saja maf'ul, kereta. Saya melihat pen, satu saja maf'ul, iaitu pen. Saya melihat kitab, buku. Jadi kitab itu adalah maf'ul lebih satu saja. Tapi kalau dia bermakna mata hati, yang boleh diterjemahkan dengan berpandangan, pendapat, percaya dan sebagainya, maka itu adalah perlu kepada dua maf'ul. Di sini ara di sini boleh dua i'rab. Nanti kita lihat ada di bawah ni. Araka itu adalah mudhari' marfu' bi dhammati muqaddarah 'ala al-alif wal fa'il mustatir ana ka maf'ul bih wa 'atifah araka. Wa itu adalah huruf ataf. Qaumu itu adalah ma'tuf. Qaumaka ma'tuf 'ala al-kaf fi araka. Bila qaumu itu ma'tuf 'ala al-kaf, dia juga dibaca dengan baris atas. Qaumaka araka wa qaumaka 'ala fi araka. Kaf itu adalah mudhafun ilaih. Kaf itu adalah mudhafun ilaih. Qaumaka itu adalah kaf itu adalah mudhafun ilaih. Qaumun itu adalah mudhaf. Fi dhalalin mubin. Fi dhalalin mubin muta'alliqan bi mahzuf hal. إذا كانت رؤية بصرية أو مفعول به الثاني إذا كان رؤية قلبية. Okey, kita ini dah jumpa yang kita sebut tadi. Macam mana kita nak takdir itu? Inni araka wa qaumaka. Aku berpandangan engkau dan kaum engkau. Ada maf'ul yang kedua. Boleh kita kalau kita nak takdir mudah-mudah kainina. Aku melihat, aku berpandangan ataupun aku berpegang engkau dan kaum engkau, wahai ayahku, kainina dalam keadaan. Kalau kita terjemahkan dalam keadaan, dia adalah hal. Kainina itu adalah hal. Kalau kita terjemahkan kainina araka itu adalah pandangan mata. Kalau kita terjemahkan araka itu adalah pandangan basariyah, mata, maka dia adalah hal.
Kalau kita menterjemahkan araka ini adalah pandangan hati, dia adalah maf'ul yang kedua. Okey. Saya copy paste letak kat bawah. Araka, kalau kita berpegang ara itu adalah ru'yah basariyah, pandangan mata. Jadi kainin ini adalah hal. Kalau saya berpegang bahawasanya ru'yah itu adalah ru'yah qalbiyah yang bermaksud pandangan hati, saya percaya, saya berpandangan, saya melihat dari sudut hati pandangannya, kainin itu adalah maf'ulun bihi tsanin, yang kedua. Beres nampak kan? Fi dhalalim mubin itu adalah takluk sama ada kepada hal ataupun kepada maf'ulun bihi ini. Dia boleh dua-dua takluk. Okey, saya ulang sekali lagi Kalau kita terjemah ru'yah basariyah, maknanya kainin itu adalah hal. Kita terjemah macam mana? Sesungguhnya aku araka, aku melihat engkau wahai ayahku, wa qaumaka, dan juga aku melihat kaum engkau wahai ayahku dalam keadaan kainina, dalam keadaan sesat barak. Sesat, kalau kita kata sesat barak, sesat yang betul-betul sesat. Nampak kan? Jadi kita i'rab dia sebagai hal, diterjemahkan dalam keadaan sesat sesesatnya, kesesatan yang nyata. Kemudian kalau ru'yah qalbiyah, kita terjemah macam mana? Sesungguhnya aku melihat dengan mata aku. Nah, aku melihat engkau wa qaumaka, dan juga kaum engkau kainina, berada. Kamu berada. Jadi ini kamu berada ini adalah maf'ul yang kedua. Berada di dalam fi dhalalin mubin, dalam keadaan yang sesat, betul-betul sesat. Okey, kita tengok i'rab penulis tu kata apa? Fi dhalalin mubin muta'alliqadin bi mahdhuf hal idza kana ru'yah basariyah. Betul dah saya i'rab tadi kan? Ru'yah basariyah hal. Kalaulah ru'yah qalbiyah dia adalah maf'ulun bih tsanin idza kana ru'yah qalbiyah. Beres idza kanat ar-ru'yatu qalbiyatan, dia adalah maf'ulun bih yang kedua. Seandainya idza kanat ar-ru'yatu basariyatan, dia adalah hal. Lebih kurang saja, cuma terjemahan saja. Kalau hal dalam keadaan, kalau qalbiyah maf'ulun bih, mereka berada dalam kesesatan. Fi dhalal ini adalah jar wa majrur muta'alliqun bi hal ataupun maf'ulun bih. Mubin itu adalah na'at, sifat kepada dhalal, majrur. Dhalal, sesat. Apa sifatnya? Sifat sesat itu mubin, maknanya nyata, jelas, betul-betul sesat sifatnya. Jadi terpulalah nak terjemahkan ru'yah basariyah, penglihatan mata kasar, ataupun ru'yah qalbiyah, iaitu pandangan mata hati. Boleh kedua-duanya. Kalau pandangan mata hati, dia jadi maf'ulun bih, kainina itu. Dan kalaulah ru'yah basariyah, dia menjadi hal. Dan fi dhalalin ini dia ta'alluq kepada hal ataupun maf'ulun bih tadi, yang tidak disebut dalam Al-Quran, tetapi saya takdirkan kainina di dalam dua-dua i'rab tadi. Okey, jelas? Maf'ulun bih yang dua tadi, araka tu satu lagi dhala. Satu lagi kainina. Bukan dhala tu. Bukan. Dhalal tu, fi dhalal itu yang mustatir Ustaz kata tu ya? Yang mustatir itu ara tadi, ara. Ara itu ada saya kat dalam tu, fa'il. Ara itu dalamnya ada fa'il, iaitu ara itu ara adalah fi'il. Kemudian mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah ana. Dan mana maf'ul yang pertama? Ka. Dan wa qaumaka ini ataf kepada ka. Dan mana maf'ul yang kedua? Kainina.
Ini tidak ada dalam Quran. Ini hanya Tak ada percaya. Mana ka tu adalah maf'ulun bi awal lah Ustaz Maf'ulun bi awal. Kauma tu Ustaz, maf'ulun bih juga. Mana satu? Kauma. Qauma. Maka ini dia ataf kepada ka. Dia tak boleh jadi yang kedua kerana ada waw ni. Saya buang maktub lah Ustaz. Yang qauma tu maktub. Dia jadi maktuf. Waw ataf, qaumaka ini maktuf kepada ka. Saya ada soalan lagi? Cuma ka ini tu tak ada dalam ayat tadi Ustaz kan? Tak ada. Tak ada. Cuma di sini fi dhalalim mubin, dalam kesesatan. Jadi di mana dia nak ta'alluq, itu yang dibahas oleh Syekh Ibrahim Tayyibi. Jadi dia kata ta'alluqnya adalah pada hal ataupun pada maf'ulun bih yang kedua. Di dalam kesesatan nak bergantung ke mana? Iaitu kepada ka ini dalam keadaan ataupun ka inina maf'ulun bih. Rasa insya-Allah. Mana maf'ulun bih yang kedua tu tak nampaklah dalam ayat tu Ustaz. Tak nampak. Tak adalah. Okey. Termasuk juga hal ataupun maf'ulun bih yang kedua ini memang tak ada dalam ayat tu. Ya Haji Ruzlan, sila Haji Ruzlan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Apa saya Salam. sakit tekak dia dengan pening. Syafakallah. Rasa semalam cek positif lah. Tiga tu. So positif COVID sekarang Syafakallah. So dengan anak saya seorang keluarga. Saya minta Ustaz dengan kawan dalam majlis ilmu tolong doakanlah insya-Allah. tak jadi buatlah semua. Kita doakan pening sikitlah. Dan keluarganya dan juga sahabat-sahabat kita yang lain, Puan Hajah Laila dan semua yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan COVID ini. Allah Ta'ala sembuhkan mereka dengan segera. Amin. Terima kasih. Dan juga memberi ganjaran pahala di atas kesabaran untuk menerima dan menghadapi ujian Allah SWT itu. Bersabar Haji Ruzlan, banyak berdoa. Ya, insya-Allah. Apa cakap doktor tu minum air, makan, dan sebagainya. Kena karantin lah, sekarang 5 hari je. Sekarang 5 hari karantin. Tak macam dulu. Tak ada gejala kan? Tak ada gejala ringan saja kan? Pening, betul. Pening, sakit tekak. Saya tekak sakit dengan pening dengan penat sikit lah badan. Sakit-sakit. Haji dah booster je? Ya, 3. 3. Sudah 3 dah tu insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Okey, insya-Allah kita minggu depan kita cuti dan 2 minggu lagi kita akan jumpa. InsyaAllah saya akan ingatkan saya Haji Doktor untuk ceritakan tentang ittakhadha tadi. Dan terima kasih semua di atas kehadiran. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.